Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. So only 3 students for today class. So I'm not regret for doing this class. So hopefully the rest of our member will attend for the next time. And then for this time, purposely we are recorded this class discussion. So we will discuss our answers based on your answers submit before. So we already submit you. Um, we are already provide 2 question exercise. So we have exercise 2 and exercise 3. So this is a full exercise. Actually, the similar with the final paper PSPM PSPM format coming soon. So did you know the date of your exam? Yes, sir. Right, good. Okay. All right. So we are start to discuss. Mana ni? Share. We are start for the exercise trial 3 first. I think I'm already submit written for the 3 of you. No, sorry. I think for the Noiza, Fatini, Janano, Wanino. Only one student already submitted. So she already know. So we'll look at for the Wani. Right, question number 1. Problem solving is one of the most important steps in discovering, analyzing, and solving the problem. Statement 1. A programmer will be enter. This one is enter. Sorry. Some sample to check whether the program could be expected output. Check. So the keyword is check testing. Okay, contains a description of the program that help other program maintain for the program letter. The keyword is a description. So documentation. Do an IPO analysis. Mr. Mark drive a car from Kuala Lumpur to Kota Baru. So yes, this is input. Means input. Okay, to calculate time. As for the time is the output. Okay, to calculate time based on distance and speed. Yes. So you get a full mark here. Hallmark supermarket give a promotion to their customer if the customer purchase more than greater than 150, the system will display. So display full get e-wallet top up and ringgit. So other this one is if. So purchase. Okay, determine display message. Yes, good. Based on purchase. Okay, this one is important. This
determine display message. Okay, this one, output correct. Okay, triangle are placed in square as show figure 4. Right, Sudoku. So, can you see here the same? Um, the same size. The same size. So this one is S. Ni nak mana pula ni? Oh, width and length salah lah. Sepatutnya S sahaja. To calculate shaded area based on salah. So sepatutnya input dia S1 je lah. Kejap. Oh, atas ni tak pandemic. Sorry skip soalan pula. Pandemic COVID-19 has changed the standard operations procedure to enter the shop. Every time they visit a shop, they are required to scan MySejahtera. Dia scan MySejahtera ni, dia akan tahu berapa status booster dia, complete boost ataupun tidak. Complete boost is 3. Calculate the number of people that have a complete boost until the shop close. So ni memang repetition lah. Kena dia tulis until, ni betul lah. So number of doors ni, number of doors. Betul juga. So mungkin ada tak kosong, mungkin ada tak 1, mungkin 2, mungkin 3. Possibility. Itu jawapan dia. So number of people, complete doors. Yes, betul. So number 3 ni yang tu Okay. Number 3, there are different type. Ini saya terlupa nak letak. So kosong. So ini adalah 4A. 4A tadi ni lah triangle ni. So yang ni untuk kira triangle tadi. Macam mana dah gambar ni? Oh, separuh je. Dia ada beritahu tak? Dia ada beritahu triangle placed in square. Square ni segi 4 tepat. Bukan rectangle. Soalan dah beritahu. Kalau square dia sama je size ni semua ni. Tapi dia dah belah 2. Pun dia beritahu juga sini sama. Okay. Dan dia siap beritahu sini 90 degree. So cara dia adalah, okay, you akan dapatkan dia punya triangle 1/2 times, sini apa? S kan? So times S. So S ni bagi 2 lah. Okay, S bagi 2. 1/2 S divided by 2. Kena ada kurungan. Tu. Inilah dia akan berlaku. So ini adalah square. SQ S times S. Triangle. So I think you dah nampak lah cerita dia. Okay. Kalau kena buat tu adalah shaded. Shaded ni kawasan mana? Kawasan luar. And shaded area.
equal square minus triangle. Itulah keyword dia. Alhamdulillah. So salah lah semua ni. Apa ada tambah-tambah pula ni. Dia nak cari kawasan yang shaded. So kita kena tolak lah. Okay, Wani ya. Alright, next question. Alright. Kejut saya. Okay, good. Next is draw flowchart to calculate and display the profit percent. Ini soalan ni dia nak percent tau. Profit percent. Dan majority student answer they are inserting for the cost 350 and selling price 1990 as their input. So actually this is only the example. You need to use this variable name. So same as one is write the answers, that is correct. So rate, selling price, manufacturing cost. Okay. Actually, you can simplify the variable name use. You can use price. No, not price. You can use a cost, and then selling. Okay, so we accept for this variable name. So this is simplify, acceptable simplify. So yang apa ni variable name yang ringkas yang kita accept, yang kita terima. Macam ni kan panjang, manufacturing cost. So kalau you tulis cost saja pun kita dah faham. Kalau you tulis selling saja pun kita dah faham. Ataupun you tulis selling price pun lagi bagus lah. So to find the profit, that is very easy. That is selling price minus manufacturing cost. So betul lah ni. And then cuma Wani salah dekat ni dekat 100 divide by 100 is 1. So anything times with 1 is the same answers, isn't it? So this is wrong answers. Memang salah Wani. So salah dekat untuk mencari persen. So macam mana cara nak cari persen sebenarnya? Ada yang tahu cara nak cari persen? So dia kena bagi dengan berapa sebenarnya? Dia kena bagi dengan berapa? Ni lah, dapat? Selling over cost, sir. Yes, correct. Selling over cost. Yang tu lah sepatutnya. So profit percent okay. Yang ni atas ni tulis cost saja, C-O-S-T. Over cost. 9. Gini kan? Yes, sir. Yang ni profit. Profit ada depan profit. Okay. So display profit percent. Okay.
Ada orang confuse lagi ke yang ni? Okay ya. Kita bagi data. Kita try test lah. Kita try test. So katakan selling price dia jual 50. Cost dia 20. So dia akan untung 30 kan. So ni untung dia. So kita nak tahu untung dia tu berapa. Nak tahu persen dia tu berapa. Selling. Selling berapa? Macam salah, macam terbalik. Balik ni. Jap, kita testing jap. 30 ni. Mesti daripada 30 based on 50 times 100 lah. Patutnya. Check betul tak? 30 bagi 50 darab 100. So 60%. So try kita letak dijual. Betul kan? Betul kan? Kalau selling lebih besar daripada cost. Mesti jadi kecil. Salah ni. Ya, saya pun tak kira. Sekejap 30 darab kos 20. Salah ni. Ini salah ni. Gitu aja lah kan. So ini adalah profit. Ini sell. Nah, 60%. Cuba kita kira yang lain pula. Kita letak 200. Ini RM10 ya. Nah. Kita letak 100. So kita dah tahu sini 50%. Betul tak? So jawapan dia, dia untung 100. So kalau ikutkan formula yang saya letak ni adalah profit dia. Profit 100. Bagikan dengan sell 200. Darabkan dengan 100. So dapatnya seratus bagi 200 darab 100. Okey, betul. 50%. Okey guys, ni formula dia. Saya tulis elok-elok. Formula dia adalah profit divide by selling price times 100. Okay, dah approve dah dia punya formula.
Awak nak tahu, awak buat testing sendirilah. Saya dah tunjuk dah testing saya. Sepatutnya profit bahagi dengan dia punya selling price. Okay, ada soalan nak tanya? Ya. Yeah. Okay, number 5. Yang ni ramai betul, tak ada masalah. Number 5 ni, dia dah bagi ni. Okay, ada 3. Dia jual botol. Dia bukan jual botol, dia susu. Susu dalam botol. So, ni jadual dia. So, tak ada masalah apa. Cuma, ingat kalau dia tulis ni, per botol. Per botol maksudnya, you kena darab berapa botol. Faham? You kena darab berapa botol. Darab 5 botol ke. Barulah you dapat tahu berapa harga dia. Ingat per botol ni bukan sesaja dia tulis itu. Kalau sebotol ni adalah sebotol. Ya, yang ini adalah harga 1 botol. Untuk 1 botol. So dia kena tahulah sebab number of botol. Number of botol. So number di sini berapa? Adakah dia daripada 1 hingga 3 ke 4 hingga 9 ke ataupun dia beli lebih daripada 10? So itu maksud dia. So that's why you kena darabkan dengan berapa botol dia. Ni sama. Alright, tu yang kena faham. So di sini memang ada yang faham. So read number of botol, betul. Okay, dia ada equal Okay, betul. Okay, RM. Okay, ini betul. Biasanya student kalau dah start betul tu dia betul je semua. Okay, display price. Okay, good. And if ni, saya nak tahu juga ada dia punya markah. So jangan tinggal. So next. Okay, yang ni pun sama dengan case yang tadi. Yang ada price / bottle tu maksudnya per quantity dia. Ni pun sama. Per month ni, so dia kena tahu berapa how many month. So input dia, so automatic input dia akan jadi plan code dengan berapa bulan. So dia kena masuk kod dulu. Kod dulu masuk 100 ke 200 ke ataupun apa-apa, barulah dia boleh kira yang lain. Ni betul lah ni. Yang Wani buat ni betul. Wani buat sendiri ke, discuss ke ataupun nampak di mana-mana ni, Wani? Saya buat sendiri. Wah, bagus lah. Discuss lah. Discuss. Bagus. Jarang anak Melayu ni dapat jawab soalan ni. Tahniah Sebab saya dah makin banyak kertas, tak ada seorang lagi pun yang dapat buat macam ni. Bagus tahniah. So, yang ni betul. So, maksudnya dia kena masukkan kod tu dulu. Okay, perlu masuk kod dulu. Tulis Inggeris. Need enter code first. So, dia akan check lah. Kalau kita akan check and true dulu. Kalau dia masukkan 100, so true. True, dia akan kira berapa, okay, dia akan dapat ni lah. True ni dia akan dapat 100 GB. Ni langganan dia. Kita tak kira apa-apa pun yang tu. Yang kita kira adalah yang ni. Okay, RM7.96. Darab berapa bulan. So Wani ni, dia hanya miss bulan. Macam mana dia nak tahu Wani? You tak masukkan bulan. Berapa bulan. Formula ni dah betul. Tetapi read satu lagi, mesti ada month. Okay. Wani okay
Okay, sir. Logik dia di situ. Dia mesti ada man. Okey. Yang tu true. Okey, kita biarkan dulu. Kita pergi pada yang false pula. Jika dia tak masukkan 100, dia masukkan 200. True dia. Okey. Betul dah ni. Okay. Yang ni. Alright. So kita pergi pada false. So apa jadi kalau dia tak masukkan 100, tak masukkan 200? Okay. Kita beritahu dia display wrong code. Yang ni maksud dia is not enter 100 or 200 code. So dia akan display wrong. Sebab ini adalah else. Display wrong code. Betul lah tu. So semua tu nanti dia akan keluar. Ni betul. Ni betul. Okay, dia akan turun sini. Display total charge. So mesti exactly same. The variable name you are use need to be same. Okay, betul. Simple je sebenarnya. Tak ada susah-susah pun. Okay. Kalau you nak buat, kalau nak tambah pun sini, just mention sahaja di sini. Tapi tak apalah, sampai sini pun dah betul. Nanti kalut pula. Ada yang tanya tu? Tanya boleh terus tanya. Soalan 6 ni tak jawab Tak, saya pening. Soalan tu macam banyak sangat input dia. Tak jumpa input dia. Input dia banyak sangat Rasa macam banyak. Macam nak buat apa Okay. Tak apa, bagus. At least you mencuba So, saya sebenarnya setakat ni tak jumpa lagi jawab soalan tu. Tak boleh lah, kena berani jawab. Taram dia dulu, idea dia. Dan kita boleh tengok sejauh mana you boleh berfikir. Yang Izzah pun sama, tak jawab soalan tu. Kejap, saya nak tengok berapa orang dalam kita punya ni. Dah ramai dah. Bertambah dah. Tadi 3, sekarang 5. Izzah, mesti dia nak tahu jawapan dia. Jannah ada jawab tak? Wah, tekunnya dia pergi snap satu-satu. Saya dah beritahu kalau yang nak tulis-tulis ni boleh terus tulis lah. Okay. Yang flowchart dengan sudukut je saya kata scan. Tak apalah. Ini betul, ini betul. Bagus. Ramai pelajar dia tercicir tau. Dia jawab satu je yang ni. Dia jawab satu je. Okay, padahal dua-dua ni adalah input. Okay, good. Purchase. Okay, good. Boost DOS. Sini yang eloknya number of DOS lah. Okay, number of DOS lah. So dekat dalam ni nanti kan dia ada if, DOS 1, DOS 2, DOS 3. Ni kat dalam ni nanti ada if, DOS, equal to ataupun kita boleh guna juga if DOS 3. Okay, kalau DOS yang dia masukkan situ adalah 3. So 3 kita baru count dia. Selain pada tu kita tak count lah.
Sebenarnya dia juga boleh buat macam ni. Y DOS is 3. Kalau 3 je, tak tahulah. Itu nanti kita fikir. So, yang penting di sini to calculate number. Ni penting. Number of people that complete DOS until, yang ni pun penting, until 10 PM based. Asal based on duduk kat sini? Mana tuan dia ni? Kenapa terbalik ayat ni? Halo? Saya tulis dah habis tu, Sir. Bukan tak habis ni. Dia terbalik. Yeah. Based on. Based on DOS DOS number. Ataupun number of DOS. Sekejap. To calculate number of people that complete DOS until 10 PM. Based on apa? Based on number of DOS. Dia tak perlu dah ni repeat kan. Repetition ni. Sepatutnya tulis to repeat calculate the number of people who has complete DOS. Ayat ni lagi sedap. Saya nak tulis kat mana Okey, jap saya tulis dulu. Saya tulis kat sini. To repeat. Okay, kita dah tahu lah dia repeat. Calculate. The number of people who has complete DOS until short close. Dah okey lah. Gitu je lah. Ataupun until 10 PM pun boleh. So kalau baca ayat yang saya tulis tu dia lebih jelas lah. Dia nak repeat apa? Repeat untuk calculate cari bilangan manusia yang telah complete DOS. Sehingga bila? Sehingga kedai tutup. Macam tu je. Okay. Next. Ni pun sama lah. Okay, draw flowchart. Asal cost price? Bukan cost price. Selling. Apa dah kita buat tadi? Betul kan? Terbalik ni. Bukan ni. Dia sepatutnya profit. Betul lah. Sekejap. Saya dah lupa. Wani beritahu balik macam mana lah formula tadi? Profit over selling. Over selling. Times 100. Yang ni kita test dah ni. Tadi kita dah test. Contohlah cost dia, sell dia. Okay, bagi yang mudah aja, yang kita boleh agak. Katakan kita cost kita jual 1,000 lah, 1,000 ringgit. Cost dia 300. So kita dah nampak sini profit dia 70%, kan? So profit dia adalah 700. So persen dia, kalau ikutkan ni, formula yang kita buat ni, profit 700
bagikan dengan selling 1000. Okay, times 100. So, berapa kita dapat? 100. Dapat 70%. So, approve. This formula is correct. No doubt for this formula. Next. Alright, for this thing, select number of bottle. Yes. I like this question because majority student can answer the correct answers, can provide for correct answer for these questions. Saya nampak dah macam dah faham lah ni ya.